على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekat mana? Siapa di mana skrin? Mana dah? Kata musannaf pada muka 4 dah. Pada muka 4 baris yang ke 8. Pada muka 4 baris yang ke-8 dan padanya pada tahun 8 Hijrah. Daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 Hijrah berlaku gapo? Perang Hunain. Perang Hunain satu tempat antara Makkah dan Taif. Hunain ialah satu tempat antara Makkah dan Taif. Nak hadap ke Taif lalu Hunain ni satu tempat. Ada sebut perangai ni dalam Quran, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, dalam ayat Quran sebut. Maka Allah Ta'ala berlaku perang Hunain pada tahun tu. Berlaku pada 13 Syawal. Tu. Jadi Hunain ni perang tahun yang ke-8. Antara mana? Antara wak lagu ni. Betul kata perang Hunain. Yakni perang antara muslimin. Perang antara muslimin dengan Bani Thaqib. Qabilah Thaqib dan Qabilah Hawazin. Thaqib ni, Qabilah. Itu dia. Dan Hawazin. Dia dua puak. Dua puak ni puak besar-besar pada negeri, daripada negeri Taif. Di Taif tu puak ni hak besarnya. Seolah duduk pegang Taif. Dalam Taif, kalau kita pergi kawasan Taif tu asalnya je puak ni dia duduk pegangnya. Kabilah yang besar-besar yang pegangkan akan yang pegangkan negeri Taif tu, iaitulah puak Bani Thaqib dan Bani Hawazil. Kabilah dua ni. Maka kabilah dua ni dia sungutinya dia cedek nak mari serang Nabi juga. Pada masa Nabi SAW hadap nak mari buka Mekah pada tahun yang ke-8. Pada tahun tu dah dia berlaku lepas pada perang Hunain ni, berlaku lepas pada buka Mekah dalam 2 minggu ya. 2 minggu gitu ya. Lepas pada buka Mekah.
Jadi sebenarnya demon ni tu ada berhajat dah nak pergi tolong musyrikin, nak pergi perang dengan Nabi. Dia nak tubik mari sekat, nak royak atau tak ada bagi yang Nabi dah ke Mekah lah, pok ni nak akan datang sekat mari. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala jadi dengan takdir Allah, Nabi tu sampai ke Mekah dulu lagi tak ada. Tak ada nak tepuh dengan demon ni. Sampai ke Mekah dulu, boleh buka Mekah dulu dengan tidak ada bertumpah darah dak sekali. Akhirnya Allah Ta'ala ada berita sampai ke Nabi kata, ya Rasulullah, sebelum pada kita nak buka Mekah ni, puak Bani Thaqib dan Hawazin ni ya ada cedek nak perang kita ni. Lalu tu Nabi pun selalu dah berangkat tentera hadap kepada berjumpa dua puak ni. Bertempur di Hunain ni. Ketika tu Islam banyak mana? 12,000 orang. 12,000 tentera Islam pada masa tu dah boleh ramai. Dalam 12,000 tu pun orang musyrikin Mekah masuk Islam tu, orang hak masuk Islam tu makan 2,000 dah. 2,000 dah. Hak 1,000 lagi tu orang Madinah. 1,000 lagi orang Islam di Madinah. Adapun 2,000 tu kena kepada orang kafir Mekah yang baru masuk Islam. Maka 12,000 tu datang untuk nak pergi serang puak Bani Thaqib tu. Tu pada masa tu. Lepas tu lepas pada tu siapa ke mula-mula siapa di Hunain tu gak, masya-Allah, orang Islam teka tu rasa bangga dengan ramah, tak begitu sok-sok tak ada ramah lagu ni ke. Siapa ke belah-belah ribu, 12,000. Sehingga setengah-setengah orang Islam pada masa tu kecek lagu mana? Kita tak halah dah hari ni. Ramah kita ni, ramah kita menecerak. Jadi ketika tu lupa kepada Allah, membawa kepada ujub dan rasa heran dengan gapo? Dengan bilangi yang banyak tu. Lalu tu Allah Taala kucas ta peperangi. Panggil halah lusta, halah mula-mula. Halah lagu mana? Pergi sapapak tu puak Hunain dan Bani Thaqib saat ni, Bani Thaqib dan Bani Hawazin tu dia tahu cara molek. Dia duduk di kawasan Taif ni bukit. Kalau kita pergi Taif ni bukit keliling, bukit aja. Maka demon ni tu jadi ambil strategi, dia ambil tempat gitu atas bukit. Lepas batu turun, lepas jadi puak ni jadi kacas, tak ada nak kira. Tak ada nak kira. Akhirnya walaupun ramai pun Allah Taala uji. Tengok terpaksa kena huno. Nabi pun jadi terpaksa kena huno dulu gitang lak semula. Gi wak susung baris semula pula. Masya-Allah. Maka gi serai rak dua tu meneh. Meneh tu pun tak ada nak perang sangat li, puak tu lari. Puak Bani Thaqib, Bani Hawazin tu lari. Lari ke mana? Lari kelik ke Taif tu. Setengah-tengah rata-rata. Tu pada perang Hunain tu. Akhir Islam menang pula. Habis itu banyak hari tu hak rampasan hak daripada peperangan kali ni hak banyak sekali. Daripada semua hak dok perang-perang mari sebelum pada ni tak pernah dapat rampasan peperangan lebih banyak daripada rampasan yang dapat daripada perang Hunain. Banyak tak banyak. Tawan ni orang saja tu ambil orang beli tawan jadi tat tu 10,000 orang dah 10,000. Unta hak boleh ambil 24,000 ekor unta. Rampasan 40,000 kambing. Allah, 40,000 ekor kambing. 24,000 unta. Lepas tu duit perak tu pula sampai ke 4,000 duit, 4,000 keping duit. Banyak pada saat tu. Allah. Jadi peperangan tak ada jadi berlaku sangat. Sehingga orang kabilah sedi tu pakat lari. Lari masuk ke Taif. Nabi turut pergi pula. Siapa ke Taif tu pergi likung Taif pula. Tu perang Hunain. Tu berlaku peperangan Hunain. Habis itu. Tu. Dan Taif atau kepada Hunain dan perang Taif. Perang Hunain ni tak biasa pergi juga. Saya ni di tempat Hunain tu cuma kita pergi Taif ya. Dia berazal lah juga nak pergi daerah tengok di Hunain. Hunain tu betul kawasan yang berlaku peperangan tu.
Dan Taif, dan perang Taif. Perang Taif ni perang yang dihubung lepas pada perang Hunain tu. Perang ini adalah hubungan bagi perang Hunain tu. Kerana orang ketua Bani Thaqib dan Bani Hawazin tu je lari ke. Kebanyakan ketua lari kelik ni lah. Lari kelik kepada Taif tu. Maka Nabi pun turut pergi pula. Untuk nak buka Taif juga. Lalu itulah gilikung negeri Taif. Gilikung negeri Taif. Masya Allah, duk likung negeri Taif tu. Dalam negeri Taif tu Nabi likung. Para sahabat pakat likung. Tu. Akhirnya orang Taif tu masuk Islam. Masuk serah diri dan juga masuk Islam berlaku. Islam masuk dalam di Taif. Dulu pegang Nabi dah. Teka dakwah dulu pegang lontar dengan batu berdarah bih sampai masuk kaki dalam kasut-kasut penuh dengan darah pada masa tu. Tapi dengan sabar Nabi pada masa tu, Nabi tak berdoa. Jibril mari dah nak minta dah. Jibril kata minta izin dah. Nabi izin je, ia akan hancurkan negeri Taif tu. Sedihnya tengok mereka duk menyakiti Nabi tu. Tapi Nabi sabar. Nabi kata kalau ibu bapa mereka, kalau tok-tok mereka tak beriman, boleh jadi masa depan anak cucu mereka akan beriman pula. Yang duk gaduh lah. Yang duk gaduh. Tu. Orang panggil kesal daripada sahabat Nabi tu. Pada tahun ni tengok masuk Islam habis. Masuk Islam habis. 10 tahun yang ke-9 lah. Tahun yang ke-9. Tahun yang ke-8 daripada hijrah. Masuk Islam habis. Ahli Taif tu pada masa tu. Ni sini di perang Taif ni Abu Sufyan juga. Abu Sufyan tu dia masuk Islam pada tahun buka Mekah tu kan. Abu Sufyan tu dulu seteru benar, teru nombor 1 juga dengan Rasulullah, tapi dia masuk Islam pada tahun yang pada tahun buka Mekah ni, tahun ni dia masuk Islam. Maka Abu Sufyan pun turut pergi perang sekali dengan Nabi juga. Buta sebelah. Abu Sufyan jadi buta, mata jadi buta sebelah. Dalam perang Taif ni, Taif ni buta sebelah. Maka dia royak ke Nabi kata, ya Rasulullah, buta lah ya Rasulullah. Maka Nabi kata, hei Abu Sufyan, mu pilih miklah antara satunya aku nak berdoa kepadamu, mata menghilang serta muta, mata celak semula, ataupun mu nak duduk dengan ku dalam syurga. Pilih dua. Mu jom buta ke, sanggup buta sini tapi di akhirat kita bercelak, kita dalam syurga. Ataupun kalau mu nak selalu, aku nak doa selalu dah, ya Allah Ta'ala kembali matamu semula, selalu dah. Allah Akbar. Abu Sufyan kata tak apa, duduk syurga Rasulullah. Tak apa, belah. Ya, tengok keimanan tidak Abu Sufyan walaupun baru masuk Islam ngat-ngat je, tapi nak royak kata Allah, gemar dengan Allah, gemar dengan syurga tu kita lalu hebat. Kita ni Allah baru masuk Islam, 10 tahun masuk Islam tak ada berserah lagi dengan agama. 10 tahun masuk Islam tu tak berserah agama lagi. Abai mati pak klik jadi kafir semula dah. Tu dah. Jadi kupur semula. Masya Allah. Habis itu tu perang Taif nama dia. Perang Taif tu berlaku lepas pada tu, lepas daripada perang Hunain. Pada tahun tu berlaku Nabi pergi. Habis itu. Tapi Taif ni dia bukan kata ambil Taif tu pergi selalu, dia klik dulu. Rasulullah klik ke Mekah dah. Masa tu Nabi dia buat umrah pula tu. Di Hunain, lepas pada Hunain tu Nabi buat umrah. Dan memperbuat mimbar kayu. Masya Allah. Dan memperbuat, ini atop kepada perang Hunain ni. Dan padanya pada tahun yang ke-8 hijrah tu juga memperbuat mimbar kayu. Sahabat pakat buat mimbar kayu. Mimbar yang buat daripada kayu. Membaca khutbah Nabi untuk membaca khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah atas mimbar kayu tu. Baru nak ada mimbar tahun yang ke-8 dah. Dulu Nabi tebahnya berdiri atas tanah gitu je. Tak ada nak mimbar, duduk diri dalam masjid berdiri.
Rasulullah ni tua dah masa tu. Teka Nabi hijrah ke Madinah umur berapa Nabi? 40 terima wahyu, duduk di Madinah, duduk di Mekah 10 tahun pula lebih kurang. Dalam 11 tahun, maka tu teka umur Nabi 51, 50 lebih. 51. 51. Nah, orang 50 lebih. Lepas tu penuh dengan ujian kehidupan macam-macam lah kita kata. Paduk di Madinah 10 tahun pula jadi 60. Kalau di Mekah 13. Mekah 13 maknanya 53. Teka tu hijrah ke Madinah teka umur 53. Lepas tu duduk di Mekah berapa tahun? Ni 8 tahun. 8 capur pergi. Jadi berapa? 62 dah. Nabi teka tu. Umur 60 lebih, 61, 62 dah. Nabi tu tak ada mimbar lagi teka tu. Lepas tu duk khutbah tu atas pasir gitu, atas tanah gitu ya. Cuma akhirnya sahabat nampak Nabi lengah ya. Rasulullah bila lama-lama ni Nabi nyana jadi panggil nak nyana belakang. Wasa pergi tukar lepas tu nak nyana belakang. Lalu tu sahabat ambil gali, ambil pang tama, ambil batai tama tu mari tanah. Ambil gali tanah dekat Nabi. Nabi buat nyana belakang. Pia-pia ya. Hak tamat tak ada tinggi ni. Batai tamat. Kadang-kadang. Lepas tu pia Nabi duk baca-baca tebah tu bila dia lengah-lengah tu dia buat nyana. Jadi nyana belakang sikit. Tu. Jadi boleh buat menyanakan belakang gitu je. Tapi dalam keadaan tu tak sedap lagi. Tak apa lagi lah Nabi boleh duduk lah. Tapi ada setengah sahabat kata, kita ni kena buat dah ni. Tempat hak Nabi duduk tinggi, duduk sedap sikit. Boleh menyana belakang sedap, duduk sedap. Lalu tu pisah usaha nak buat mimbar. Nak buat mimbar dengan kayu. Allahu Akbar. Buat dengan kayu, buat biasa ya. Tu. Mimbar kayu Rasulullah SAW pada tahun tu. Pada tahun tu, masya-Allah. Pemimbar Nabi ni besar mana? Mimbar Nabi ni tulis itu pada mimbar Rasulullah tu, pada mimbar kayu tu. Mimbar kayu tu kita kata mimbar yakni tingginya 2 hasta sejengkal 3 jari. Tingginya 2 hasta sejengkal 3 jari. Lebarnya sehasta. Mempunyai 3 tingkat. 3 tingkat je. Ya lagu ni. Mimbar Rasulullah ni asalnya 3 tingkat. Nak buat lukis tak reti mana juga kita pun. Ya tekak gana. Nak pergi nampak rupa member dulu. Lepas tu siap. Tak reti nak buat. Siap. Ya kena buat baik no. Nak jadi rupa sikit. Kisah lagi? Oh. Ya.
Lepas tu anak lukis ni payah weh. Tak boleh dah. Ni nampak besar. Padahal anak je tak ada besar nak li. Buat dengan kayu. Tinggi ni. Nampak rupa mimbar lagi, nampak lagi. Tak apa dah. Belah. Pelak ni boleh tak ada krep pak di saya. Itu kesilapan. Nak buat jadi song dia. Tak apalah kita gambar-gambar ambil mimbar Nabi tingginya 2 hasta sejengkal ni kita panggil shibr. Zira'an wa shibrun wa 7 jari. Cetniu orang panggil. 4 jari ya, 4 jari. 4 inci. 4 jari 4 inci. Tinggi ke datuk je mana kita kata. Kita tok dalam setor. Ni setor, ni 2 setor dah. Lepas tu ambil sejekar pula. Jekar tu 4 jari. Ni mimbar Rasulullah. Kau datuk je ni. Ni. Hak tekad-tekad ni gini. Kau datuk je. Lepas tu lebarnya sini 1 hasta. 1 hasta. Masya Allah. Zira' 1 hasta. Ni. Bermula dengan mari ni. Lebar. Pada tu. Lepas tu tinggi dia ke dah ni. Lebar ke dah tu. Lepas tu sini je ada tempat pegang kayu. Tempat pegang tangi. Tu. Ni sini. Pegang tangi. Lepas tu ada tempat nyana sikit. Laki tu ya. Ada kayu sikit. Duduk sini. Duduk situ. Pegang tangi. Lepas tu tempat pegang tangi tu tinggi mana? Qadah sejekar 2 jari. Shibrun sejengkal 2 inci. 2 inci. Mana ni? Jekar dia sini. Alah, sikit. Pak pegang sikit je. Masya Allah. Dah. Nampak lagi jekar 2 inci kau dah mana? Ni kau dah ni je. Kalau kita kata kau dah ni tinggi. Lepas tu bila lagi jekar. Ni kau dah ni je. Dapat pegang. Pegang sikit je. Tengok kalau kita tilik siapa dia ni? Rasulullah. Nabi ni kalau kita kata nak ambil perangai Fir'aun Wak mimbah dengan mah pun boleh. Nak wak mimbah dengan mah dan ditata dengan permata luk-luk keliling pun boleh. Tapi ni Masya Allah sederhananya. Aja jejak taning. Bila dia ketebah, ni orang panggil tingkat darajah dia, darajah. 3. 3 nak tangguh semua.
Ni hak asal mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jijak atas ni, bila dia naik khutbah jijak atas tekad yang kedua. Bila dia duduk, kalau khutbah kan duduk antara dua khutbah misalnya dah. Atau duduk berehat kalau khutbah biasa nak duduk untuk nak ambil berehat, duduk atas ni. Lepas tu jijak atas tekad yang kedua ni. Atas tekad yang kedua. Maka lepas pada Rasulullah meninggalkan dunia, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar jijak atas ni juga. Teka khutbah. Tapi dia duduk Abu Bakar tak duduk sini. Tak duduk. Tak gambar nak duduk dah. Adab dia dengan Nabi tak duduk tempat Tok Guru duduk. Dia duduk sini Abu Bakar. Duduk atas situ, lepas tu duduk pun situ. Naik situ, tebah. Papi dia duduk pun duduk sini. Berarti tak kaki sini, duduk tak kaki sini. Nabi duduk sini, tak kaki sini. Dia diri ni. Abu Bakar diri tempat ni. Dia duduk tani juga, tak kaki sini. Maka tu kalau Sayyidina Umar apa kata, Sayyidina Umar tebah sini lah. Tebah duduk atas ni. Duduk atas tekak satu. Tu. Dia duduk atas hak satu tu. Kaki duduk tanah. Umar kau tak gamar. Puasa renah lah, puasa ya tak ada. Tak ada kawan. Masa Sayyidina Abu Bakar, lepas pada Umar mati, Sayyidina Usman pun buat lagu tu. Supaya Umar juga buat. Dalam bulan lepas tu Sayyidina Usman klik duduk baik Nabi semula. Lepas pada tu dia waktu Umar. Kena waktu dulu jangan buat ubah lalu. Hak tu ijtihad masing-masing lah dalam keadaan diri masing-masing. Tu je mereka dah, masya-Allah. Tu maka kutub ni rupa mimbar Nabi hak asal mula-mula qadani. Dan masa Rasulullah dan masa Khalifah Pak qadani. Lepas pada Sayyidina Ali meninggal sampai kerajaan Umayyah ditambahkan tangga 3 jadi ni. Siapa ke hari ni? Hari ni jadi ni. Lepas tu banyak kali dah tu. Mimbar tu loning comel hotel dah. Dok buat dengan mula iluki comel dalam kerajaan Utsmaniyah. Mula nak jadi wak jadi dengan sinar dengan lukis dengan macam-macam. Soalnya kata buat menghiasi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya ni je. Dan asal sungguhnya tu kayu ya. Maka kayu hak Nabi duk pocok dulu duk sini. Kayu dah. Kayu batai tamar tu. Bila duk situ dalam riwayat hadis sahih sebut batai tamar tu. Lepas tu bila Nabi boleh mimbar baru dah, dia tak nyana sini lah. Batai kayu tu ada, batai tamar tu ada, tapi Nabi naik ke mimbar dah. Kalau dikatakan kalau kawasan Masjid Nabawi, kalau ni mimbar di sini tempat itu tempat mihrab Nabi semaya, sini mimbar duduk sini, mihrab duduk sini. Tu bilik Nabi, ni raudhah nama dia. Lepas tu mimbar Nabi. Bukan mimbar, tempat mihrab Nabi. Kayu duduk kawasan ni ya. Kayu duduk dekat mihrab tu. Duduk dekat mihrab Nabi. Lepas tu Nabi bila boleh naik ke tahun ni, tinggallah hak ni. Tak ada menyana dah, boleh nyana hak sedap sikit. Tu. Tinggal hak ni. Lalu tu sahabat bunyi suara berjerit, suara tiak. Kayu tu tiak. Bunyi kayu tamar tu duk seng. Ya sedih Nabi tinggal dia pergi. Sok-sok duk nyana kawan. Rok ni tu boleh nyana ke kayu baru tu. Tiak pertama tiak. Rasulullah pun mendengar. Akhirnya Nabi kecek. Nabi pergi kecekkan dia. Nabi kata, "Hei tamar. Hei boh, ngano tiak boh. Boh gini. Aku nak pilih kamu dua perkara. Muna hak mana pilih? Satu, aku nak berdoa kepada Allah. Aku nak ambil mung di tanah semula
Dan mu akan jadi hidup kelik mari berbuah semula, hidup kelik. Wong mapuh dah ni. Tapi kalau aku tanah aku nak orang kata nak hidup kelik buah semula, hidup subur semula, ataupun aku mu nak tanah le syurga. Syurga pula. Masya-Allah. Tu. Lepas tu Puan Tamar kata, nak syurga, Allah tak apa. Lepas tu barulah berhenti. Balah beradu, tak ada tiak. Sahabat dengar Nabi dia kecek dengan pohon kayu ni. Sahabat tak dengar je suara Patai Tamar. Tapi sahabat dengar Nabi kecek je. Naam. Nabi kata, naam. Ya. Tu. Lepas tu lekas tu, Nabi kata, aku kira dah, siap dah. Ke dia. Dia nak syurga weh. Dia nak ke syurga. Batai Tamar lagi boleh duduk dengan Nabi. Dengan cinta dia kepada Rasulullah. Kita ni Allah. Ni nak makluk ni tak lama dah. Tanda sifat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Supaya Batai Tamar duk jadi tu. Tu dia. Habis itu tu Puan Tamar hak tak berakal kita kata. Perasaan cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Tu je. Tu yang ni rupa lebih kurang ni. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun tu, tahun yang ke berapa? Tahun yang ke Allahu Akbar, tahun yang ke-8 Hijrah. Tahun yang ke-8 Hijrah baru membinakan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu 3 tangga tu je. Sebab tu setengah-setengah masjid lah ni kan 3 tangga ya. Dah. Kalau mimbar kau dia tak buat tinggi dah. Cuba tengok masjid-masjid dia kan bina atas hak asal, hak dulu. 3 tangga gitu ya. Ada lah. Lepas tu letak ke dia pun serupa dengan tempat hak Nabi letak. Iaitulah mimbar duduk di kanan. Lepas tu tempat sembahyang tu imam duduk lek kiri. Sebelah kiri bagi mimbar. Tu lagu tu lah. Cara tirunya hak tempat Nabi belakang. Rumah kita lah ni. Sabit tu kita sekir kan kena duduk ni sokmo. Mimbar tak tempat lain tak leh kan. Kena letak bucu ni sokmo. Lepas tu luar tempat tu imam sikit ya bucu tu. Kena tak mari duduk ni. Ya ada tu. Ya ada. Nak tiru cara Nabi SAW. Habis itu dan memperbuat mimbar kayu membaca khutbah oleh Nabi SAW atasnya. Dan padanya pada 8 Hijrah Nabi pada tahun yang ke-8 itu juga diperanak Ibrahim anak Rasulullah SAW diperanak diberanakkan akan Sayyidina Ibrahim anak Rasulullah. Anak Nabi dengan siapa? Yang ni bersama Siti Maryah lah. Anak Rasulullah bersama Siti Maryah. Maria Al-Qibtiyah hok mari daripada Mesir tu Yalah tak? Tu boleh anak lalu dah. Tahu yang ke apa yang mari? Tahu yang ke apa Siti Maria mari? Tahu yang ke-7. Tahu ke-8 boleh anak. Tahu yang ke-8 beranak. Beranak Siti Maria akan Sayyidina Ibrahim alaihi salam radhiyallahu an. Iaitu Sayyidina Ibrahim anak Nabi. Hak kita duk dengan hak kita duk ngapal dalam aqidatul awam tu wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Lain pada Ibrahim anak Nabi semua daripada Siti Khadijah belaka. Adapun Ibrahim seorang ni daripada Siti Maryah Al-Qibtiyah saat ni. Lepas tu isteri yang lain tidak punya anak. Aisyah tak ada, Hafsah, Saudah semua tidak ada anak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua boleh dengan Khadijah semua. Tu dia. Tu. Semua ada hikmat dia tu. Ibrahim anak Nabi pada tahun yang ke berapa? Tahun yang ke-8 Hijrah. Yang mati tahun apa? Ibrahim mati pada tahun 10 Hijrah. Jadi umur 2 tahun je Ibrahim ni. Anak Nabi ni mati dalam keadaan muda juga. Mati budak, mati kecil juga. Pada tahun 10 Hijrah mati.
Tu dia. Ni Ibrahim ni nabi kita tanah. Nabi tu orang kita tanah sipel tanah ni tanah di kubur Bakek tu lah. Di kubur Bakek, kalau kita pergi ziarah kubur Bakek ya adalah kubur Ibrahim tu. Anak Ibrahim, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun apa? Pada tahun yang ke-9 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun yang ke-9 gapo berlaku? Berlaku perang Tabuk. Ada perang Tabuk. Ni perang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hak tu perang akhir hak ni. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Tabuk ni satu kawasan learning duk antara dekat-dekat Jordan, duk le Jordan dah Urdun dah lah ni. Duk le kawasan Urdun dah Tabuk. Tak silap le Mekah ke Urdun, dia sempadan tu dek kek Mekah dengan Urdun. Kawasan Tabuk. Tabuk jauh sekali dah. Hak jauh suk dah ni. Hak pergi kena berjalan lama. Perang Tabuk ni hak jauh sekali Nabi pergi ni. Nabi pergi sendiri tu. Wow, dah tengok 90 lebih. Pergi pimpinkan tentera pergi di perang Tabuk. Nak perang dengan dia. Bukan apa yang musyrikin masuk Islam bidah di Mekah tu. Nak berperang dengan kerajaan Rom pula. Bunyi kata kerajaan Rom nak mari serang. Nak mari serang kerajaan Rom tu. Rom tu nak mari serang. Rom ni seolah kata besar sangat. Kerajaan Rom ni kerajaan besar dah masa tu. Kalau dia nak mari, seolah kata kalau dia nak mari hancurkan Mekah tu pada masa tu, orang musyrikin ni cepuk ya. Kalau belagak banding dengan kerajaan Rom pada masa tu. Tapi dia mau tak main konsep Arab. Orang puak dia, puak Kristian ni tak main konsep puak Arab ni. Puak Arab di Mekah ni. Tapi bunyi kata Islam kau kuat. Islam kau kuat. Kerajaan baru. Bunyi kita dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kerajaan baru. Wasa bimeh pak. Okey, kita pergi serat. Tu dia. Akhirnya Nabi pun buat persiapan nak pergi perang Tabuk lah. Nak pergi perang Tabuk. Tu. Tapi kena pakai belanja banyak yang muka jauh pun jalan ni. Maka tahun ni hak Nabi buka peti kerak ni. peti kerak maknanya siapa dia nak infak fi sabilillah. Sila. Sahabat pakai ambil mari. Harta-harta yang ada tu pakai mari belanja pada jalan Allah Taala. Sayyidina Umar 1000 dinar. Tu Sayyidina Usman 1000 dinar. Sayyidina Umar pun beri banyak. Sahabat beri banyak saja. Akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq datang mari. Ya Rasulullah, amma wi harta semua ke Nabi. Umar kejut bunyi lagu tu. Umar pun ada sekali. La ilaha illallah. Siapa? Masya Allah. Aku harta semua aku kepada jalan Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, hei Abu Bakar, kamu tinggal gapo kat anak binimu? Kata ini, mu tinggal gapo kat anak binimu? Abu Bakar kata, tak so bimeh, aku tinggal Allah dan Rasul dah kepada mereka. Aku tak bimeh dah. Masya Allah, iman Abu Bakar ni tinggi. Masya Allah. Ada tak orang kita sampai tara tu lah ni? Tak ada. Jepuk. Nak cari, nak hala duit batil Jumaat tu pun. Pilih-pilih duit sekut. Duit 10 ni tak nak berani nak berubah. Duit 10. Yang kata duit 20, duit 100. Cari duit sekut. Ada duit sekut. Duit sekut 2. Masya Allah. Jauh Abu Bakar. Tapi Nabi terima. Tu perang Tabuk ni lah. Perang Tabuk ni hak terakhir. Sebab itulah Nabi lepas pada klik perang Tabuk, Nabi kata kita ni klik daripada perang kecil je tu. Kita nak hadap pergi pada perang besar lagi ni, jihad akbar. Kita mari ni, kita klik di Tabuk ni, nampak kita mari jauh dah. Perang besar ni dah. Tapi dah, kita baru kembali daripada jihad yang kecil. Kita akan kembali ke bertemu jihad besar lagi. Apa jihad besar? Jihad nafsu kita. Jihad nafsu kita. Hari Nabi daripada ni.
Nabi kecek tu Masya Allah. Sebab akhir dah, isyarat belaka dah, kecek sesa dia. Padahal orang tanya, kalau kita kira, kenapa tak kecek pada perai lain? Padahal perai lain pun kira supaya tu juga boleh kecek dah. Tapi Nabi tak kecek lagi, kecek daripada tu. Baru kecek di perai Tabuk. Ni isyarat kata ni perai terakhir dah. Isyarat kata nak perai terakhir bagi Nabi dah. Nabi kita kata kita ni kelik daripada kita ni kembali daripada jihad yang asrat je. Dan kita akan kembali untuk berjumpa jihad yang besar. Tu. Sebab tu setengah orang tu nak ajak kita jihad macam tu. Nafsu kau dulu, jihad ni dulu dia kata. Dia kata ni, dia kata jihad dulu, jihad beras kafir dulu. Nafsu kau kira, tak apa. Kira perai kafir dulu. Pasal hak kafir ni hak lu. Buat hak lu dulu. Kau kawan hak besar. Jadi peling kat tu, jadi belik kat tu. Dia belik kat tu. Buat hak lu dulu, baru hak besar. Dia kata, kena juga ke dia. Kena juga ke dia. Tapi kena pula, kalau kira kena ukar jugalah tu. Kecek pek tu tak betul semua tu. Tak salah belaka dan tak betul belaka dak. Tak potong saya panjang lebar tu, kita tengok kita perai Tabuk. Berlaku perai Tabuk pada masa ni. Masya Allah dah. Dan datang kaum masuk Islam berturut. Dan datang beberapa rombongan. Banyak puaklah kabilah-kabilah Arab pun baru masuklah. Datang kaum masuk Islam berturut-turut, berjujuk-jujuk, berderet-deret bakat mari. Lepas puak tu siapa, puak ni siapa, puak tu. Masa tu Islam buka dah, Mekah buka, Islam tersebar. Kabilah halah-halah pun pakat mari, berduyun-duyun, berderet-deret mari bertemu Nabi, nak masuk Islam, nak duduk di bawah jaga Islam. Datang kau masuk Islam berturut-turut. Datang ke mana? Datang kepada Madinah. Tak lupa pada datang kepada Madinah Al-Munawwarah, bertemu Nabi. Lepas pada tu Rasulullah klik kepada Madinah. Lepas tu puak kaum yang kabilah Arab lain-lain tu pakak berderet-deret masuk, berjumpa masuk Islam. Tu pada tahun tu lepas pada perai Tabuk. Lepas pada perai Hunain, perai Tabuk pun. Teka tu Nabi klik Madinah. Hak perai Hunain itulah hak kata puak Ansar mengaju tu. Ya perai Hunain ni boleh harta rampasan ghanimah banyak. 9,000 tahun ni, 24,000 unta, 40,000 kambing. Piye Rasulullah bagi harta ghanimah tu, Nabi tak ada ui kepada orang Ansar di Madinah walau seekor kambing pun. Nabi tak ui. Nabi bagi ke puak Mekah habis. Puak hak tu 2,000 orang tu. Apa tak? 2,000 orang hak duk bersama perai Hunain tu. Nabi tu ui harta ghanimah. Nabi bagi kepada puak tu belakang, menggemarkan Islam kerana baru masuk Islam mu'allab ni. So yang kedua, gemarkan pada Islam. Gemar bila hak tak masuk Islam lagi tu boleh masuk Islam ratik. Dengan tengok orang panggil harta yang diberi oleh Nabi tu, wasa gemar juga untuk masuk Islam sikit-sikit. Maka sebagai kegemaran kepada mereka, Rasulullah harta tu kepada puak tu semua. Seekor kambing pun tak kepada orang Ansar. Tak kecek pun mula-mula bagi siap dah, bagi di kawasan ni siap dah. Teka klik kepada Madinah tu, pakat tu senyap berlaku. Aku tak boleh. Aku pun tak boleh. Sekok keping duit pun tak boleh. Sekok pun tak boleh. Mau boleh apa tak? Aku pun tak boleh. Tak boleh pun sekarang. Klik Madinah tu, pakat duk setupuk-tupuk duk kecek. Allah. Tak boleh pokaro kita, Masya Allah. Duk tebang peluh-peluh sekali. Letih-letih sekali sama berjalan kaki juga. Piye waktu bagi tak boleh kita ni. Nak buat gana Nabi baru temu kakak dia, temu orang dia di Mekah. Tu lagu tu lah mau kat kecek. Kecek bukan ngumpat Nabi tapi wasa mengaju sikit Yang mungkin sama letih ni kan. Khabar-khabar tak lah buai ke apa. Sama-sama letih. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah bangun. Masa tu Sa'ad bin Ubadah bangun.
Sa'ad Ubadah ni dia duduk ramah-ramah tu, dia ada juga. Ya orang Ansar juga, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad kata, qalu pamu. Kalau duduk dia, nampak nak lajat dah ni. Hei, mu duk tunggu, aku lagi tanya Nabi dia. Kipo. Kecek lagu ni tak sudah ni. Kecek sini tak sudah ni, aku lagi tanya Nabi. Lalu tu Sa'ad giram jalan lagi. Ya Rasulullah, puak Ansar duk gagal lah ni. Ha, buku gapo? Kecek ha Rasulullah tu lah. Ha, gana. Dia kata Nabi tak nak wig apa ke dia. Mereka kata sikit. Ha, lepas tu Nabi kata, "Patumu lagu mana mu di tu?" Tak apalah hadama tu. Wa ma anta? Tu. Tu. Wa kaifa anta ya Sa'ad? Patumu lagu mana? Nabi kata, "Pamu sendiri tu." Sa'ad pun senyap. Sa'ad kata, "Wa ma ana illa rajulun min qaumi." Aku pun seorang daripada Ansar juga. Nak pergi ke mana? Aku pun seorang Ansar. Perasaan tu yang ada. Ya ada. Betul-betul Sa'ad dah. Kalau kita ada Rasulullah medak. Sa'ad ni betul-betul lalu dah. Aku pun dah buat gana Rasulullah. Aku pun seorang Ansar seperti tu. Nabi kata, kalau gitu bagi panggil puak Ansar semua. Mari temu aku. Aku nak kecek sikit. Dia panggil puak Ansar semua mari. Aku nak kecek. Musa jepuk puak Muhajirin tu. Tak usah jepuk mari. Jepuk puak Ansar semua di Madinah. Ambil mari berhipung. Aku nak kecek. Akhirnya puak Ansar semua berhipung di Masjid Nabawi. Berhipung. Nabi pun berketubah. Nabi pun nak ketubah. Hei Ansar, ada berita siapa masuk liling aku ni. Kata puak muduk kecek gapo ni ha aku ni. Hei Ansar, ada berita gapo ni. Ansar kata, tak ada apa ya Rasulullah. Tak ada gapo li, tak ada apa li. Hei Ansar, aku nak tanya sikit dulu ni puakmu tak kira duk lekat ada sesak. Bila Allah Ta'ala hantar aku mari kemu, mu dapat hidayat. Gitu dah. Tak kira dulu puakmu duk kelahi bala sama Aus dan Khazraj. Berkelahi beratus-ratus tahun. Tak ada jadi baik. Bila aku bawa Islam mari, puakmu jadi baik klik sampai kerining. Tak gitu ke? Nak bertanya sosok. Akhirnya Ansar kata, yo. Jawab akulah, Nabi kata. Jawab aku. Ajibu ni ya ma'asyiral Ansar. Nabi kata, jawab aku. Hei Ansar, menjawab ke aku. Senyap. Senyap Ansar tak say. Tak ada apa li ya Rasulullah, tak ada gapo li. Akhir Nabi kata, hei Ansar, aku ni tak sengka kata dalam hati puakmu ni nak ada lagi sisa-sisa dunia hok sikit-sikit tu. Kami seekor, kami 10 ekor, uta seekor, uta 10 ekor. Duit sekok dua ni, aku tak suka kata dalam hati puakmu nak ada lagi benda tu. Mung ni tak reda ke? Mung tak suka ke no? Puak orang Mekah klik ke kampung-kampung ke mereka dengan unta, dengan lembu, dengan duit. Tapi mung klik ke Madinah ni berserta Nabi. Nabi klik mari sekali dengan mung. Allah, Nabi kata. Puak dia awak klik unta, awak klik kambing ke Mekah, tapi mung awak klik gapo ke Madinah? Mung bawa gapo klik? Wa ma'akum Rasulullah. Nabi kecek lagu tu pakat tiak habis Ansar. Ya Rasulullah, tak say, cukup dengan Allah ya, cukup dengan Nabi ya, tak say dah galai, tak say dah Nabi duduk sini. Apa salah kalau Nabi nak klik duduk Mekah, moga Mekah buka dah, negeri Mekah tu buka dah, dapat keamanan dah, masuk Islam belaka dah. Apa salah kalau Nabi kita nak klik duduk tanah air dia? Tapi Nabi pilih nak duduk Madinah. Tu hadiah yang besar kepada Ansar sampai kiamat. Kebanggaan dia. Tu pada ngok tu. Tu perang Hunain ni yang kita ingat lama ni. Perang Hunain. Pengajaran besar kepada kita, pengajaran besar. Tu. Habis itu. Tu dianya. Kemudian kata musannaf rahimahullah, panjang lebar dah. Buah banyak.
Datang kau masuk Islam berturut kepada Madinah dan berhaji pada itu tahun. Kerja haji pada itu tahun tu juga. Tahun yang ke-9 Hijrah tu juga berhaji di Mekah oleh Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar wahji. Tulis itu pada berhaji itu, yakni dengan ini dengan perintah dengan lantikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilantik oleh Nabi. Lama tanya pula, lama Abu Bakar Nabi tak ada pergi. Wak panah-panah nak pergi haji sendiri kat mana tu? Nabi tak ada pergi lagi. Rasulullah tak pernah kerja haji lagi tu lepas pada hijrah tu. Selepas daripada hijrah, Nabi tak pernah kerja haji lagi. Sekali tu ya, pada tahun yang ke-10 hijrah tu ya Nabi kerja haji kali terakhir. Kali pertama dan kali terakhir selepas pada hijrah. Awakah Nabi hatta pergi buat. Jadi Amirul Hajj pergi buat haji di Mekah. Hatta pergi rumbungan Abu Bakar pergi. Awakah mungkin tengok. Pergi buat haji dulu tahun ni. Pergi buat haji, lepas tu pergi istihar. Seolah kata buka, tebah-tebah jalan dulu. Sementara tahun yang ke-10 aku nak pergi haji ni, tebah dulu, tebah nak pilih ting molek dulu, sipai jalan dulu, sipai keduduk ke, sipai suasana Mekah molek. Tu jangan duk lanya bogai, duk tawah gitu tak sih. Orang musyrikin pun dia tawah juga Baitullah. Yang lanya tawah. Dia tawah dekat lanya bogai. Pok musyrikin Mekah ni. Orang jahiliyah pun lagu tu lah amalan tawah demonya. Takut kugi kak. Kalau kugi sekali tahun ni kak, ada bogai depan mata nyanyi. Lalu tu pergi hatta Abu Bakar pergi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pergi haji. Ning lah ulama kata ini haji yang pertama dalam Islam. Haji pertama. Tu kerana sahabat boleh berlaku dah haji selepas daripada perintah wajib haji tu kak. Ning haji kali pertama dalam Islam yang dikerja oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai utusan daripada Nabi. Tengok kerja yang besar, maka kena pilih orang yang terlebih diharap. Maka Nabi harap Abu Bakar bab ni. Tu masya-Allah dah. Tu. Pada itu tahun oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bersama Sayyidina Abu Bakar tu ramai mana pergi sekali? 300 laki-laki. Tina tak kira 300 laki-laki daripada Madinah, daripada kalau bersama 300 laki-laki tu daripada Madinah, bersama-sama tu daripada Madinah. Maknanya tuju mula daripada Madinah hadap kepada Mekah. 300 laki-laki. Orang Tina tak pergi sekali lagi. Hajjah wada' tu Tina pergi pada haji terakhir tu. Siti Aisyah pun turut pergi tahun tu dah. Tahun yang terakhir tu. Maka ni hatta Abu Bakar pergi dan segala sahabat-sahabat pergi bersama dalam masa ni. Habis itu Abu Hurairah pun ialah laga tu macam ni. Pergi laga tu. 300 laki-laki daripada Madinah. Lepas tu lepas pada Abu Bakar tolak tubik pada Madinah tu, ayat Quran surah Al-Taubah turun tu. Surah Taubah turun. Surah Taubah tu lah turun mari nak ayat janji jangan we orang musyrikin duk dalam Baitullah lagi. Jangan we orang kafir duk dalam Mekah. Tak we dah. Orang musyrikin nak buat kerja haji tak boleh. Tak dibenarkan orang kafir masuk dalam Baitullah. Ayat Quran turun mari di surah Taubah. Maka Abu Bakar pergi pula dah. Buat lagu mana? Siap. Abu Bakar pergi dah. Berita baru tu, wahyu baru turun mari. Sepatutnya ambil berita ni lagi sapa kepada ahli Mekah dalam masa tahun ni ya. Lalu tu Nabi Sayyidina Ali pula. Hei Ali, membawa ayat ni pergi. Widai dengan Abu Bakar. Buat pergi bertemu Abu Bakar. Widai dengan demo ambil ayat ni istihar di Mekah. Surah Taubah tu turun mari. Maka Ali pun dia temu Abu Bakar. Tu.
Kalau Abu Bakar jumpa Ali tak, Abu Bakar kata, Amirun am ma'mur? Mung ni amir ke makmur? Yang disuruh. Amir ni, amir ni makna orang yang jadi ketua. Ke makmur di hantar mari? Rasulullah hantar mari gitu ya? Sayyidina Ali kata, makmur. Tak apa kalau gitu. Kalau menjadi amir, aku nak turun. Aku tak jadi amir, mu jadi amir pula. Kalau mu disuruh mari utusan saja pada Nabi, semata-mata bawa berita mari, tak apa kita pergi. Akhirnya pergi sekali dua orang. Sampai kepada Makkah. Teka Tuhan ini sambung dengan hak depan lagi. Dan pada tahun itu juga berjanji, yang disuruh oleh Nabi, kerana ayat Quran itu guna ni. Berjanji Nabi suruh tiada boleh kafir musyrik berhaji. Orang kafir, orang musyrikin nak haji tak boleh dah. Dulu orang musyrikin pun haji cara dia weh. Dia dah haji juga, buat ia pun. Cara-cara dia pun musyrikin Mekah berhaji juga. Dan tiada boleh tawaf bertelanjang. Nak berbogai tawaf ni jadi pelai juga, tawaf bertelanjang. Tu. Tiada boleh tawaf bertelanjang. Apa mana bertelanjang? Royak lagi. Tiada memakai kainnya. Lah telanjang tak agak kain lah dah. Tu tak pakai kainnya, kain tawaf. Tu tak boleh. Kita nak bertelanjang bogai tak boleh. Ini salah satu daripada perintah Nabi hantar Sayyidina Ali mari royak. 4 perkara Nabi hantar mari suruh Abu Bakar istihad. Itu dia. Tiada boleh bertelanjang, tiada memakai kain. Habis kat tu, ada lagi 2 perkara lagi. Dan pada tahun yang ke-9 juga daripada hijrah, tahun yang ke-9 tu juga betul dengan bulan Rajab. Apa berlaku tahun yang ke-9? Mati Raja Najasyi. Mati Raja Najasyi. Najasyi ni gelaran bagi raja-raja Habasyah. Gelaran bagi raja-raja negeri Habasyah. Habasyah lah ni enggak Ethiopia tu. Kawasan tu, kawasan Somalia, Ethiopia tu, kawasan Afrika tu. Orang panggil Sudan tu Habasyah. Habasyah orang panggil kawasan Habasyah. Maka Habasyah gelaran raja demo tu Najasyi. Supaya Fir'aun ni gelaran raja ke Mesir ni. Raja Fir'aun tu Fir'aun raja Mesir tu Fir'aun pada masa dulu. Maka di Habasyah ni gelaran raja dia tu Najasyi. Najasyi ni bukan nama, gelaran. Nama dia tak ingat saya, Asromah pun. Asromah. Tu. Dia asalnya Nasrani, dia pergi dengan agama Kristian. Raja Najasyi ni. Tu. Mati Raja Najasyi. Lepas tu sebab apa kena sebut ni? Yang sembayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembayang atas Najasyi tu, Nabi semaya jenazahnya ghaib. Jadi sebagai sembayang ghaib maknanya tu. Sebagai sembayang ghaib. Ning lah sembayang ghaib seorang ning je Nabi semaya. Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ghaib di atas mayat ning saja pelakunya. Sebagai syariat contoh kepada kita buat sembahyang ghaib. Dalil sembahyang ghaib ni, sembahyang dalil ni ya. Dalil sembahyang ghaib ni Nabi sembahyang atas Raja Najasyi ni. Dalam kitab fiqh sebut kan dalil ni. Tu. Kerana lepas pada tu tak ada sebab apa dah mati. Moga sahabat duk Madinah belaka dah. Berita mati ke apa tu. Tapi Raja Najasyi tu duduk di Afrika, duduk di kawasan Habasyah tu. Lepas tu Nabi boleh semaya ke atas dia, berarti ya Islam. Ya Islam, ya masuk Islam. Dulu ya Nasrani, dalam keadaan dia jadi Kristian, hari tu pun dia jadi raja yang adil dah. Raja yang baik, raja yang adil. Siapa dia saja yang duduk dalam bumi Habasyah pada masa tu, dalam perintah dia akan dapat aman selamat berlaku. Tak ada siapa dia dizalim. Dia adil sungguh raja ni. Sebab tu Nabi suruh sahabat hijrah pergi kepada Habasyah mula-mula tu. Pada tahun sebelum pada hijrah kak, Nabi hantar sahabat pergi. Nabi kata, "Pok mu kalau rasa tak tahan dah ni,
Duk Mekah ni, orang Mekah ni wak teruk sangat ni. Orang Mekah wak kacau sangat-sangat ni. Hei, hijrah pergi ke Mekah. Hijrah pergi Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil, yang tak berlaku zalim pada bumi dia. Kamu akan selamat duduk di sana. Gilah. Sayyidina Umar pun pergi, Sayyidina Usman pergi kali tu. Bawa pergi. Sahabat ramai juga pakat pergi. Siapa lagi masa tu? Banyak ramai juga. Pakat pergi duduk dalam tu. Orang Mekah bila tahu kata sahabat lari hidup di Habasyah, ya hatta orang dia pergi royak raja nak pergi ambil pok tu klik mari zalim. Hatta Amrun bin As pergi dan ada lagi seorang lagi, hatta seorang dua pergi. Pok ni dia baik. Amrun bin As ni dia panah seolah kata dia ni orang debek arak dah lah. Orang debek dah. Kalau dia kecek gapo tu banyak ke dia bersaing ramah. Dia kena ramah Amr bin Ah ni. Maka dia pergi sampai di Habasyah tu, dia pergi ambil pok ni klik hari. Masya-Allah. Dia pergi ambil klik. Pergi ambil demo ni klik. Lalu tu raja kata, gana ni kok mana demo hari? Wahai raja, jadi hamba pok kita ni lari mari sini. Kita nak mari ambil klik. Pok kita ada kesalahan. Ada pok orang Mekah buat salah di sana, lari mari dia nusuk sini. Kita nak ambil dia dah ni. Lepas tu Raja Najasyi kata, kalu tak boleh dengar sebelah ni. Kau dengar dua belah ni tak boleh ni. Dengar dua belah. Lepas tu akhirnya panggil pok sahabat mari berkecek dalam istana dia tu. Panggil kecek. Tu lepas tu sahabat pun pandang agak sahabat jawab kecek pergi mari lagu tu depan raja. Dia kata, kita ni bunuh pia ke tak dek nung? Tak ada. Kita ni biasa bunuh ke orang ke tak dek nung sampai kelari masjid. Tak ada bunuh pia, setitik darah pun tak. Titik darah pun tak. Tak ada. Lepas tu kita pasal curi kedak dek nung sekok pedak. Ada bab kecek kalangan sahabat. Akhirnya raja tengok. Kalau gitu tak leh ni. Aku nak hatta puak dia kepada mu tak leh. Minta maaf lah. Mekah minta maaf kepada puak mu kata. Aku nak hatta demo ni klik tak leh. Tak ada salah apa. Dia duduk sini, dia duduk. Akhirnya Allah ada lagi seorang musyrikin kata, raja, ya ni dah. Ya maki Siti Maryam. Tu nak punah ke agama lah. Ya maki Nabi Isa. Ya maki Siti Maryam. Raja pun jadi panah klik. Moga dia Kristian. Kamu kecek gapo tentang Maryam dan Isa? Lalu tu sahabat baca ayat Quran surah Maryam. Burung baca ayat Quran surah Maryam. Dalil kata tak ada maki lah kali. Dan royak kepada kedudukan Nabi dan ayat Quran bahawa raja mengalir air mata. Tu raja mengalir air mata dengan ayat Quran. Raja kata, kamu duduklah dengan cara bebas di dalam Habasyah ni dan jangan duk bimbing gapo-gapo. Kami akan meselamatkan kamu. Kami akan jaga kamu. Masya-Allah. Nabi ni Nabi tahu lah. Allahu Akbar. Masya-Allah. Kalau kita tilik hikmat Nabi kecek tu supaya dia dapat Allah Taala wahyu kepada dia, tak ayat kita pun dia dapat. Allah Taala dia tahu. Masya-Allah. Habis itu, tu lepas tu dia mati pada tahun yang ke-9 ni. Ya celah tu dia masuk Islam dah. Moga Nabi ada hubungan dah bila Islam terbuka di Mekah, hubungan dia dengan Rasulullah tu ada dah. Walaupun dia tak pernah jumpa dengan Nabi pun, Nabi semaya atas dia. Masya-Allah. Radhiyallahu an. Allah besarnya. Tu dia. Maka mati Raja Najasyi yang sembahyang Rasulullah atasnya jenazah gaib. Dan pada tahun yang ke-10, tu akhir dah. Akhir hidup Nabi dah. Dan pada tahun yang ke-10 daripada hijrah adalah haji wada'. Alih sekali lagi molek betul dan dengan in tu. Haji wada' berlaku haji perpisahan. Wada' ni pisah dah. Amla dah.
Nak berpisah dah. Allah Akbar. Nama pun rindu, sedih dengar. Haji berpisah. Supaya dengan terakhir dah Nabi nak semaya, Nabi nak semaya dalam Masjidil Haram, dan Nabi nak bertawaf di Baitullah. Haji tu, haji wada'. Maka keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar daripada Madinah. Tu baik. Hari Khamis, pada hari Khamis bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah, bulan haji dah lah, masuk haji dah. Bulan haji dah. Masuk dalam musim haji dah, musim bulan haji dah. Ya sebenarnya bulan haji masuk di Zulqa'dah tu dah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka bulan Zulqa'dah Rasulullah keluar daripada Madinah. Tu. Dan bersama Nabi SAW tu 70,000 daripada sahabat. 70,000 kurang lebih, dia kata, lebih kurang. Kurang lebih kurang. 70,000 lebih kurang. Ni musannaf kita ambil dua pendapat dah ni. Ya ada pendapat kata setengah ulama 40,000, kata setengah ulama 100,000, dan kata setengah ulama lebih pada tu. Tapi musannaf kita ambil pendapat tengah-tengah 70,000. Ni pendapat hak kata. Ada setengah kata 40,000, ada setengah ulama kata 70,000, ada setengah ulama kata 100,000. Maka mestinya kita pilih saya. Dan bersama Nabi SAW tu 70,000 kurang lebih kurang. Pada masa tu perempuan pun pergi, tina jatuh pergi belakang. Sahabat Nabi ramai banyak mana, beribu, beratus-ratus ribu. Siti Aisyah pun pergi sekali, para zaujah Nabi tu baik. Pergi wajib. Malaikat tinggal orang tua-tua di Mekah tak agak gapo tu, agak-agak muda-muda pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjah. Sebab haji terakhir dah. Rasa-rasa kalau tak pergi tahun ni tak lagi dah. Sekali dengan Nabi tu. Sahabat tu jadi pakak tu berderu-deru. Ya rasa mari kata, rasa nak tu baik ya tahun ni. Pasal tahun ni tok guru kita ada uzur kuat dah ni. Ada uzur kuat dah ni. Kalau tak duk ponok cuan ni, rasa tak leduk dah dengan dia. Kalau ya rasa mari. Kalau tak duk tunggu cuan ni rasa tak tumung dah. Ya mari. Pakak berderu mari. Masa tu. Jadi ramah lah masa tunya. Pakak 70,000 turut mesenah. Maka adalah waktu wukuf. Bukan wakaf, mulai wukuf. Umat daripada wakaf tu juga dah. Adalah waktu wukuf. Jadi siapa Rasulullah tubik pada hari 5. Nabi tu dia niat umrah, niat ihram dah. Di Zulhulaifah tu. Dek nung lagi. Dekat dengan Biru Ali, Biru Ali di Madinah lagi. Keluar pada Madinah tu niat umrah dah. Nabi tu niat haji saja. Ada setengah ulama niat umrah dan haji. Ada setengah sahabat niat umrah dan haji. Ada setengah sahabat niat umrah saja. Situ tu baik tiga dah cara niat haji. Ada haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Haji ifrad ini haji saja. Niat haji saja. Lepas pada sudah haji barulah kerja umrah dalam musim haji. Tu. Kalau niat haji tamattu', niat umrah dulu. Lepas pada kerja umrah sudah, relax. Sapalah hari yang ke-8 bulan Zulhijjah, barulah niat haji semula. Maka niat umrah dalam bulan haji. Sebab tu bayar dam tu ketika tu. Haji qiran pakai niat sekali lalu. Sahabat masa tu 3 puak. Nabi niat apa? Nabi niat haji ifrad. Haji Nabi tu haji ifrad. Tu. Maka niat haji saja. Lepas tu kau kawat umrah. Berarti haji ifrad ni dia kena duduk dalam ihram selama. Duduk dalam ihram. Nak boleh tawaf, nak boleh wukuf tu. 9 Arafah tu, hari yang 9 Arafah barulah wukuf. Berartinya tubik mari tu berbulan-bulan daerah. Hak tu jadi syadid sikit. Haji hak ifrad tu lah haji hak afdal sekali dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab Malik dan mazhab Syafi'inya haji ifrad haji yang afdal. Kerana dia masuk ihram yang lama. Berhajat kepada jaga diri lebih daripada biasa. Tu.
Adapun mazhab Malik ni tak silap saya mazhab Hambali haji tamattu' lebih afdal sekali. Ada mazhab kata haji kiran hak lebih afdal sekali. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu ni ihram tu. Ketika tu haji Nabi tu haji ifrad. Adapun setengah sahabat ketika tu tamattu', setengah sahabat di situ tu kiran. Kita kena ngaji lewat haji pula. Kena ngaji haji pula. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah hari Khamis. Maka adalah waktu wuku tu hari Jumaat, pada hari Jumaat. Sebab itulah bila siapa kalau hari wuku tahu mana betul hari Jumaat tu, orang Mekah pakat tubik lebih pada biasa. Dia wasa kata hari Nabi wuku tu hari tu. Jadi kelebihan dia berhari. Maka jadi haji akbar pada tahun tu. Oleh ke apabila hari Jumaat betul lah dengan hari Arafah tu, penuh pada Arafah. Jijak. Ramai lebih pada biasa. Kerana orang tempat tes dia pun pakat berderu tubik. Mari nak wukuf juga. Tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf pada hari Jumaat dan turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh firman Allah Taala. Ayat ni turun pada Arafah tu. Pada area turun jadi pada padang Arafah tu. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tu dia. Ayat tu turun. Duk khilaf tu setengah kata ayat ni ayat terakhir tu pada Nabi. Duk khilaf ulama pula. Setengah kata ayat terakhirnya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tu ada ayat tu turun. Tu. Nanti duk khilaf pula para ulama tafsir tu. Maka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allahu a'lam, dia kata. Allahu a'lam dengan tafsirnya. Allah lebih tahu dengan terjemahnya. Maksudnya kita pun nak tapis diri dulu. Sebelum nak terjemah pun Allahu a'lam dulu. Wallahu a'lam. Pada hari Arafah ni terjemah dia. Dia terjemah dia. Tapi wallahu a'lam dah tu. Seolah tahu guna baju besi dah. Tu jadi kalau kena pun jadi tak sakit sangat. Tu. Allahu alam. Pada hari Arafah al-yauma, yani al-yaumal hadir, pada hari yang hadir sahabat di Arafah. Tu hari Arafah adalah hari yang Nabi berlaku wukuf tu lah. Pada hari Arafah, pada hari ni, yakni hari yang wukuf Nabi di Arafah ni, Allah Ta'ala kata al-yauma akmaltu lakum, aku sempurnakan akan agama kamu. Aku sempurna agamamu dah. Agama sempurna dah. Ni Wahbi kata agama sempurna dah. Sampai tu yang duk tambah-tambah apa bina agama sempurna dah. Ambil ayat ni mu ni tak faham. Jadi bodoh dengan tafsir pula dah. Kita tengok tafsir mula. Apa makna al-yauma akmaltu lakum dinakum? Sempurna agama tu gapo sempurna? Tunye tu sempurna dah. Adapun dahai tu je khatubik gi semata. Lek tunye tak kena tambah dah. Lek tunye cukup dah. Dahai yang ada lagi. Tengok tu berlaku benda macam-macam hukum tubik mari baru. Dahai tu besok semua. Hukum tu hai tu. Dia tubik mari. Tu tak gitu ke? Tunye agama kalau masalah akidah kak, usulul aqaid tu sempurna dah. Sebab tu tak ada pihak khilaf betul usul aqaid. Hak dia jadi khilaf antara Maturidi dengan Asy'ariyah, khilaf betul furu'ul aqaid, porok akidah ni je. Tu hak nung bilak macam-macam. Tu kita ni kena faham juga situ. Nak pakai ayat tu nafsu semacam tak leh. Aku sempurnakan akan agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukup atas kamu. Nya tu barangkalinya lebihlah tu. Moga alaikum bukan alaihi dak. Dan aku cukup atas kamu tu ni'mati, akan nikmat aku. Nikmat yang aku beri tu aku mencukupi dah, mensempurna dah. Aku cukup jadi aku mensempurna dah atas kamu akan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku redha
Aku redha bagi kamu agama Islam sebagai agama yang aku redha. Tu agama yang aku suka, inna dina indallahi Islam, agama Islam aja yang aku redha. Aku redha bagi kamu akan agama Islam. Tu dengar ayat tu juga Allah pakai ria sahabat jadi mujurlah ayat tu turun. Tu pada hari tu, pada hari Arafah tu, masya-Allah, hari tu lah penuh dengan suka duka cukup, masing kelak cukup pada masa tu. Sedih pun ada, susah, macam-macam. Nabi pesan dalam khutbah Nabi ramai-ramai tu ada satu kata Nabi kata, dengar baik-baik kamu akan perkataan aku ni, dan aku takut bahawa aku tak sempat nak berjumpa kamu dah lepas pada ni. Nabi kecek tu baik tu dengar yang meh-meh dah. Aduh, Nabi kata, dan aku takut bimbang bahawa aku tak akan dapat berjumpa kamu dah lepas pada ni. Kecek pe tu seolah kata isyarat, memberi isyarat dah. Dengar tu nak disebok. Sebok dah tu. Kata Nabi nak meninggalkan dunia, Nabi pesan banyak pada khutbah hajah wada tu. Patut kita kajilah, patut kita baca, patut kita kaji, patut kita amatilah benda ni. Ni duk garangan keng ya budak-budak lah ni. La ilaha illallah. Sejarah-sejarah bersining kena isi masuk dalam otak kepala anak kita ni. Tu dia. Dan tiada berhaji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada berhaji kemudian daripada hijrah. Jadi selepas daripada hijrah, tiada pernah, maksud tiada pernah berhaji oleh Rasulullah kemudian daripada hijrah yang lainnya. Jadi akan haji yang lainnya, lain daripada haji wada' ni. Haji ni ke haji yang pertama dan haji yang terakhir bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Haji yang pertama dan terakhir, krang lek krang sutai hak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lepas pada hijrah Nabi tak biasa buat haji. Kali ni adapun sebelum pada tu biasa. Belum pada tu duk buat, belum daripada datang ke Madinah ni buat cara Nabi tu lah, buat tu. Tu. Dan ini padahal berhaji ia Nabi tu dahulu, yakni sebelum daripada hijrah tu. Nabi buat belum pada tu. Bahkan buat belum pada dibangkitkan jadi Nabi lagi dah Nabi buat dah. Belum dilantik jadi Rasul dulu pun Nabi buat dah. Kerana haji ni dikerja oleh orang Mekah pada asal, jadi adat demo dah dulu pun. Maka Nabi kita sebagai beribadat pun Nabi buat dah haji dulu, kau belum nubuah dia pun. Lepas pada dibangkit jadi Rasul pun dia kerja haji pula. Haji sebelum daripada datang ke Madinah tu Nabi buat dah. Berapa kali? Tiada mengetahui bilang, dia kata. Tiada mengetahui bilang. Yakni banyak kali maksudnya. Tiada mengetahui bilangannya, banyak kali. Beberapa kali. Banyak sangat, banyak kalilah. Tu banyak kali. Dan mengirja umrah Rasulullah 4 umrah. Ni kena ingat tak? Dan mengirja oleh Rasulullah. Jadi selepas hijrah tu lah kena kait lagu tu. Dan mengirja umrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas hijrah, selepas daripada Nabi kita hijrah, Nabi kita kerja umrah apa kali? Haji kali tu ya. Kali tu ya. Umrah 4 umrah, 4 kali umrah. 4 dalam 4 ni pun hak boleh kerja sungguh 2 3 ya. Hak sah lagi kena sekat demo tak lagi masuk. Pakai tahlul lah tu. Umrah mana satu daripada 4 kali umrah tu? Umrah Hudaibiyah kita lepas dah. Umrah Hudaibiyah. Bukan umrah di Hudaibiyah, umrah yang berhenti di Hudaibiyah, tak boleh masuk Mekah. Panggil umrah Hudaibiyah. Digelarkan umrah Hudaibiyah kerana tahun itulah berlaku berdamainya sulhu Hudaibiyah antara Mekah dan antara ahli Mekah dengan Nabi. Dan pada tahun itulah Nabi semua tahallul di Hudaibiyah. Pakar tunggu situ tak boleh masuk ke Mekah. Pakar orang panggil nama umrah Hudaibiyah. Situ salah satu tempat miqat yang kita ni ihram umrahnya. Umrah Hudaibiyah. Keduanya umrah qada. Umrah qada umrah Hudaibiyah dulu.
Seolah kata qada buat, bukan qada kata nazar ke apa dak tu. Jadi tak lewat, kena mari qada. Kita kata, mari tak lewat makan kedai tu. Dia mau katuk kedai dulu. Jadi qada hari ni. Qada ke apa, bukan duk nazar apa. Qada ni makna gi tunaikan dak ki hajat dulu dia. Moga dulu tu duk nak buat. Tu dia. Tak silap saya ni Nabi nazar ke bukan nazar. Nabi mimpi ya kata dia bertawaf di Baitullah. Tu. Nabi mimpi, lepas tu dengan mimpi tu Nabi sebut kepada sahabat hajat Nabi. Pasal nak klik ziarah tanah air weh, Mekah ni lama tinggal mari. Tu ya. Keempatnya ketiga umrah, kedua umrah qada. Tapi dua-dua umrah tu ditegah masuk Mekah pada Hudaibiyah. Kalau umrah qada adapun ditegah ni bakal buat suat semula. Ditegah dilarang oleh ahli Mekah, melarang dan menegah oleh ahli Mekah akan masuk Mekah pada Hudaibiyah tu. Pada umrah Hudaibiyah tu ingat tak dulu? Ahli Mekah tak beri masuk. Mungkin nak klik lalu dah perjanjian. Buat perjanjian berdamai Hudaibiyah pada masa tu. Banyak perkara syarat-syaratnya, salah satu daripadanya Muhammad kena klik selalu. Kena kembali kepada Mekah, kembali kepada Madinah, jangan masuk Mekah. Nak mari tahun depan. Tahun lepas pada tu. Tahun lepas pada tu berlaku umrah qada. Ketiga daripada umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu umrah daripada Ja'ranah. Umrah daripada Ja'ranah, yakni umrah yang Nabi kita niat ihram di miqat Ja'ranah. Ja'ranah ni satu kawasan telaga. Ada telaga Ja'ranah, ada kawasan satu kampung ada nama telaga dia, Telaga Ja'ranah. Orang tua-tua dulu ya buat klik air mari kita dam minum tu air Telaga Ja'ranah tu. Orang tua buat klik mari lah ni ya katuk mati dah. Katuk dah. Ya tak wi orang minum air dah. Payah nak ambil Ja'ranah hok jadi ubat hok Nabi ludak ali dia dalam telaga tu. Maka dia mau ambil wah ubat tu. Jadi satu penawar pula. Maka di Ja'ranah itulah satu miqat, satu tempat niat ihram. Maka di situ Nabi kita kerja umrah daripada Ja'ranah. Bila umrah Ja'ranah tu sudah perang Hunain. Selepas daripada perang Hunain saat ni. Lepas perang Hunain klik mari Nabi buat umrah kali. Sebelum pada klik kepada Madinah tu Nabi buat umrah. Dikatakan umrah niat daripada Ja'ranah. Maka di sini kita retilah tu. Tu miqat kawasan tu Hudaibiyah Ja'ranah seabdal miqatnya miqat Ja'ranah tu. Seabdal miqat untuk ihram. Kalau kita boleh pergi ke Mekah nak berihram haji atau umrah, kita nak ihram buat umrah, tu baik Ja'ranah walaupun mahal sikit bayar lagi. Orang kita ni balik pergi di miqat ni, miqat apa dia dalam ni ya, dalam miqat tempat Siti Aisyah ni. Tu ya, moga dekat dah, dekat. Lepas tu banyak kali sikit boleh buat umrahnya dan pergi kot tu. Lepas tu kereta pun mudah. Tapi Ja'ranah ni kena sewa taksi lagi banyak. Tu sudah perang Hunain. Dan keempat, umrah yang keempat, umrah haji wada'. Ni umrah ni lepas pada kerja haji Nabi buat umrah pula. Lepas pada tahallul haji Nabi kerja umrah. Orang panggil umrah haji wada'. Haji suku, umrah suku. Jadi umrah selepas haji wada'. Tu. Ketika tu hak Siti Aisyah dia tak dare tu. Tak sempat tu. Dia datang dia tak sempat. Nabi nak angkat klik ke Madinah. Kereta nak klik dah weh. Salah kata. Nabi nak berangkat klik ke Madinah dah. Tapi Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, aku tak dapat umrah lagi ni. Oh, tak jauh. Dia mau buat klik pahala dua belakang. Aku buat klik kesal. Aku buat klik so. Dia mau buat klik pahala umrah, pahala haji. Aku buat klik so. Oh, ya Rasulullah. Nabi kata, gini tak apa. Pergi. Nabi suruh saudara dia, Abdul Rahman, membawa kakak pergi. Gini umrah ni dekat ni. Di Tanaim ni. Dekat Suk dah. Maka lekat di situ Masjid Siti Aisyah sampai ke hari ni. Tempat yang Siti Aisyah niat ihram tu.
Pakal letak nama Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, iaitu legangan. Masjid Aisyah di Tanaim, nama dia Tanaim. Tu sedekat-dekat mikot dah tu. Bagi nisbah kepada Haram Makkah. Tu. Habis itu Allah panjang lebar dah sebelah lebih dah ada dah. Tu 4 kali, ingat gitu ya nah. 4 kali Nabi buat umrah, 1 kali ya haji. Dan bersalahan ulama tahun, jadi pada tahun di fardu wajib haji. Tahun yang keberapa daripada hijrah yang Allah Ta'ala mewajib perintahkan amal haji ni? Difardukan wajib haji, difardu kemudian daripada hijrah. Selepas daripada haji hijrah tu tahun berapakah Allah Ta'ala perintah haji? Duk khilaf ulama, bersalah-salahan. Khilaf banyak mana? Pada tahun yang kelima hingga yang kesembilan. Yang kata kat musannaf kita malah dah tu. Ya kesimpulan dah tu. Pada tahun yang kelima hingga tahun yang kesembilan. Yakni setengah ulama berkata tahun yang kelima. Kata kil yang ke-6, kata kil yang ke-7, kata kil yang ke-8, kata kil yang ke-9. Tu kil. Dia malah nak kecek. Dia kata tahun yang kelima hingga sampai ke-9. Duk khilaf tu. Jadi kata kil tahun yang kelima, kata kil tahun yang ke-6, kata kil tahun yang ke-7, kata kil tahun yang ke-8, kata kil tahun yang ke-9. Kalau buat kecek lagu tu sebaris pula kitabnya. Sebaris pula. Lama tu buat kesimpulan. Bersalah ulama tahun di fardu wajib haji kemudian berhijrah. Pada tahun jadi di fardu pada tahun yang kelima hingga yang ke-9. Tu gitu. Maksud dia nah. Habis itu nampak semula pula Syah dan beberapa tempat berperang yang tersebut itu keluar Rasulullah sendirinya. Kalau lu tak kena baca surah tak kena. Beberapa tempat berperang yang tersebut itu keluar Rasulullah sendirinya pada Badar. Temu tak ada khabar semula kata. Sendirinya gitu. Lama gisuk situ. Semulalah Syah dan beberapa tempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana awrati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wan ikhwani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wan muslimina ajma'a min rabbi fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi wa alihi wa sahbihi adada tashis suhbi walhamdulillahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatil abada adada khalqi Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه